Episod kali ni cerita yang aku nak ceritakan adalah tentang jual beli dengan jin. Korang pernah dengar tak jual beli dengan jin? Transaction kita mesti dengan someone yang kita nampak atau dengan benda yang kita nampak. Tapi jual beli dengan jin ni terjadi pada zaman dahulu, dan mana ataupun macam mana diorang buat dan untuk apa jual beli dengan jin ni aku akan sharekan selepas ni. Stay tune guys. Kisah ni bermula pada tahun 1900 di Tanah Melayu, di utara Tanah Melayu. So, kenapa aku cakap Tanah Melayu? Sebab Tanah Melayu ni maksudnya masa tu zaman dahulu. Sebab sekarang kan kita dah panggil Malaysia kan. So, kalau aku cakap Tanah Melayu tu, basically semua orang akan tahu kot Tanah Melayu tu mestilah pada tahun 1900 yang ke atas lah. Macam tu, semua orang tahu yang agama Islam tu memang dah ada dekat Malaysia ni. Memang dah ada dekat Tanah Melayu. Tapi masih belum orang kata berkembang. So, masa tu atuk nenek kita masih lagi percaya dan berpegang kuat kepada adat. Masih lagi berpegang kuat kepada benda-benda khurafat ataupun benda-benda gaib. Dan mereka ni lebih kepada mementingkan pertolongan daripada benda gaib itu lebih dari Allah. Okay. Seorang lelaki yang bernama Awang, kita namakan dia sebagai Awang sebab pada zaman dahulu Awang ni memang banyak digunakan nama ni untuk ganti nama diri lah. So aku namakan lelaki ni Awang. Dan Awang ni dia merupakan seorang peneroka pada zaman dahulu, dan masa dia nak teroka tu dia hanyalah berseorangan. So dia kiranya dia perlukan tenaga yang kuat lah untuk badan dia, untuk pergi orang kayu balak ke, untuk pergi masuk ke tempat baru tu, nak bersihkan lagi hutan tu. Dan hutan-hutan tu ataupun tempat-tempat baru yang dia jumpa tu, yang dia teroka tu, dia akan jadikan sawah padi. Seperti korang semua tahu, dekat dah kan memang banyak sawah padi kan. So itulah cuba dia nak buat, cumanya dia ada masalah yang mana dia cepat penat atau badan dia tak cukup kuat and so on. Awang ni dia ni membesar dengan kata-kata atuk dan nenek dia ni kepada dia. Atuk dan nenek dia ni selalu ingatkan dia, kalau apa-apa yang kita inginkan ataupun kita hajatkan, kita mestilah berani dan cekal. Dan berani yang dikatakan oleh nenek dia ni adalah berani untuk pergi jumpa buat jual beli dengan jin. Sebab apa? Bila kita buat jual beli dengan jin ni, dia akan dapat hajat yang dia nak. Dia nak buat, dia nak ilmu kebal, ilmu kuat, ilmu apa-apa je. Itulah cara dia, yang mana diorang kena buat jual beli dengan jin. Pertama sekali, mestilah ada ayam jantan. Dan ayam jantan hitam. Ayam jantan yang berwarna hitam, yang mana dimasak, separuh masak dan separuh tak masak. Dan diletakkan di dalam satu dulang. Dalam dulang tu kena ada 4 lagi benda, yang mana yang pertama sintok. Sintok ni adalah satu tanaman ni selalu digunakan dalam perubatan. Yang kedua, perlu ada dian. So dian ni adalah lampu ataupun cahaya yang dapat membantu Awang ni nanti bila dah malam nanti. Dan yang ketiga adalah limau purut. Dan yang keempat adalah bunga-bungaan. So bunga-bungaan ni mestilah wangi. So selalunya orang zaman dulu ni dia akan ambil 3 bunga untuk dia letak kat dalam talam tu ataupun dalam dulang tu. Yang pertama bunga melo, yang kedua bunga mawar, dan yang ketiga adalah bunga cempaka. Dan mesti memang bau dia memang wangi kan, 3 bunga. Dan kesemua bahan-bahan ni dia akan bawa ke satu tempat, satu perkampungan yang tak ada orang, yang tidak berpenghuni, yang ditinggalkan, dan tak ada tempat perumahan orang langsung. Sebab apa? Bila tempat itu, maknanya siapa yang duduk korang? Mestilah jin dan syaitan. Bila dia dah bawa barang-barang ni, bahan-bahan ni, dia pergi kat tempat yang betul. Dan ada 2 lagi syarat yang dia kena penuhi, yang mana pertama sekali dia kena datang berseorangan. Dia tak boleh ada peneman. Yang kedua, dia tak boleh ada orang tahu langsung dia punya plan ni. Maksudnya apa yang dia nak pergi jumpa ke apa semua, dia tak boleh cerita kat siapa, even though mak ayah dia pun. Dia kena rahsiakan. Bila syarat 2 ni dah ada, bahan-bahan pun dah ada, tempat pun dah jumpa, yang mana next step iaitu next syarat, yang mana dia kena pergi pada waktu maghrib ataupun pada waktu matahari terbenam. Dan masa waktu matahari terbenam ni, dia kena tunggu ataupun dia kena jalan satu kampung sambil dia bawa ayam tu. Dia kata jual ayam, ayam, macam tu. Dia kena jerit lah, dia cakap ayam, 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 macam tu lah. Ayam tu keliling kampung, dia akan cakap ayam, ayam, sampailah waktu isyak. Bila dah waktu isyak tu tak ada orang yang menyahut kata nak beli, dia kena pergi esok harinya. Sampaikan ada orang buat sampai 4 kali maghrib, barulah ada orang menyahut cakap aku nak beli ayam tu, macam tu lah. Tapi kita tak nampak siapakah yang
menyahut itu. Benda ni akan datang dari segi orang kata dalam keadaan lembaga je lah kiranya. So dia datang, dia akan cakap dia nak beli, dan manusia yang tadi awang tu dia akan cakap okey, kalau betul kau nak, kita akan buat sesi jual beli. Dan masa itulah perjanjian terjadi yang bersamaan dengan hajat yang awang ni nak. So macam sekarang ni si awang ni dia nak ilmu kebal ataupun ilmu kuat yang mana dia boleh buat supaya untuk dia meneroka for the next part lagi. So dia lebih kuat lah kiranya. So perjanjian dah termeterai, barulah si awang ni boleh balik dan lalui hidup dia seperti biasa dan menjadi orang yang kuat, kebal and so on. Dan kadang-kadang sebenarnya disebabkan benda-benda ni juga masih ramai yang percaya ilmu-ilmu ni pada zaman sekarang. Sebab apa ya? Sebab sekarang ni memang dah ramai dah orang tak buat mukarafat ni. Tapi benda ni masih lagi dirayai oleh atuk nenek kita, dan kita yang terbeban. Sebagai anak cucu, kita lah yang terbeban. Ada yang susah nak mati bila meninggal, sampai orang kata 20 keturunan pun ada. Dan ada juga yang bila nak buang hantu tu pun sampai kena buka bumbung. Kalau korang pernah tengok cerita seram tu kan, macam perempuan pula selalunya diorang ni minta untuk cantik supaya suami diorang ni sayang diorang, supaya semua lelaki nampak diorang cantik. Kalau lelaki pula mesti diorang akan bergantung kepada hantu raya. Kalau perempuan tu pelesik. Pelesik ni untuk orang perempuan jadi cantik. Hantu raya ni akan bagi kita kuat lah macam tu. Ataupun awam ni rasa senang waktu tu sebab dia kuat and so on, tapi dia still akan membawa keburukan. Walaupun kita tahu ini adalah dosa besar dalam Islam dan sebab mensyirikkan Allah. Dan kita sendiri tahu, semua orang tahu benda ni tak betul, tapi masih lagi ada orang yang amalkan sehingga sekarang. So kalau kita elakkan dari ilmu syirik ni, dan kita kena percaya anything yang kita minta, anything yang kita hajatkan, just kita minta pada Allah dan yakinlah insyaAllah Allah akan beri. Itu je lah cerita yang aku akan ceritakan pada hari ini. Nantikan untuk next video. Jangan lupa tekan butang loceng untuk notification next video. Thank you korang. Assalamualaikum.